Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara? Jelas Cain. Okey, jadi dah pukul 9.08 ni. Jadi saya rasa kita dah boleh start mulalah. Assalamualaikum sekali lagi untuk ibu bapa yang dikasihi Allah dan disayangi Nabi semua kat sini. Jadi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ni. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW. Terima kasihlah saya ucapkan pada semua ibu bapa yang masuk pagi ni kerana sudi meluangkan masa untuk taklimat Tazkar bagi tahun 2024. Jadi didoakan agar kita semua dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Jadi pagi ni saya selaku penyelia Tazkar Haluan Insan, Teacher Ain, saya akan jadi pengacara majlis untuk hari ni. Sepanjang taklimat ni, kami akan menerangkan serba sedikit tentang polisi, jadual perjalanan, menu, takwim dan aktiviti di Tazkar Haluan Insan lah. Jadi insyaAllah sepanjang penerangan tu sesi untuk ibu bapa bertanya soalan. Sebelum memulakan sesi taklimat ni, sudilah kiranya saya memperkenalkan barisan tim di sebalik Tazkar Haluan Insan yang bermula dengan pengusaha Tazkar sendiri iaitu Puan Raliza atau Umi Liza. Seterusnya bahagian barisan pihak pengurusan Puan Fatiah atau dikenali lebih sebagai Cik Tia dan juga Cik Nadia. Seterusnya saya sendiri, Teacher Ain sebagai penyelia dan 2 orang lagi pendidik kami yang dikasihi iaitu Teacher Ida dan Teacher Azlin. Walau bagaimanapun, saya dengan Teacher Tia pun tetap bertugas sebagai barisan pendidik lah dengan bersama-sama Teacher Ida dan Teacher Azlin di Tazkar Haluan Insan insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Teacher Tia untuk penerangan selanjutnya. Okey, dipersilakan . Terima kasih Teacher Ain atas penerangan. Okay, insyaAllah saya proceed teruslah kepada polisi Tazkar Haluan Insan. Jadi kalau untuk parents sebelum ni mungkin dah pernah dengar lah, tapi kita ulang semula dan ada beberapa penambahbaikan lah. Okay, insyaAllah bermula dengan waktu operasi Tazkar. Seperti yang parents semua sedia maklum, Tazkar kita bermula pada jam 7 pagi sehingga 5.30 petang. Dan bermula jam 6 tu adalah start OT lah, OT Tazkar. Okay. Dan Tazkar kita bercuti pada hari Sabtu Ahad, cuti umum Selangor, perayaan Aidilfitri, ada Adha dan juga kita ada cuti tambahan untuk akhir tahun. Biasanya kita akan tutup sedikit awal lah untuk kita bagi ruang kepada teacher, pihak pengurusan untuk kita buat persediaan pada tahun berikutnya. Jelas ke suara saya? Teacher Ain dan ibu bapa semua? Jelas. Okay, seterusnya adalah kehadiran. Okay, ibu bapa harus memastikan anak-anak berada dalam keadaan bersih lah semasa tiba di Tazkar. Tapi untuk poin pertama ni, jika ada kekangan kalau parents macam hantar anak awal sebelum jam 7 semua tu, insyaAllah kami boleh consider lah untuk anak mandi di Tazkar. Tapi perlu maklumkan awal lah pada teacher ataupun anak yang memang OT bermula jam 6.30 dan sebagainya kan. Itu ada consideration lah insyaAllah. Okay. Seterusnya ujian saringan tahap kesihatan akan dilakukan semasa kedatangan anak ke Tazkar. Biasanya kita akan lakukan ujian saringan ni sama ada di gatekeeping di hadapan ataupun di dalam lah semasa anak tiba di Tazkar. Jadi kalau suhu melebihi 37.5, maksudnya suhu demam lah. Jadi anak tidak dibenarkan lah masuk dalam Tazkar. Okey, seterusnya ibu bapa perlu menyediakan sebotol susu untuk diminum pada waktu pagi. Ini bagi yang memerlukan lah. Dan teacher akan maklum lah kalau nak datang tu dah siap botol susu, teacher memang akan bagi terus. Okay? Kalau yang macam parents tak sempat bantu dari rumah, tapi dimaklumkan kepada teacher, pagi tu anak kena minum susu, jadi teacher akan buatlah untuk beberapa anak. Itu perlu maklumkanlah kepada teacher. Okay, seterusnya, hanya ibu bapa penjaga saja yang digunakan untuk mengambil anak daripada Tazkar, kecuali kalau ibu bapa maklumkan terlebih dahulu kepada teacher, ada nenek ke ataupun pakcik makcik ke yang ambil anak di Tazkar, dan perlu maklumkan ni lah nombor plate kereta dan sebagainya.
untuk tujuan keselamatan. Okey. Seterusnya, ibu bapa atau penjaga dikendaki maklumkan kepada teacher jika anak tak dapat hadir ke taska sebelum jam 10 pagi. Dan hendaklah maklumkan kepada teacher juga sebelum jam 3 petang jika kalau apa tu ibu bapa ambil anak lewat lah, lewat dari jam 7 malam dan sebagainya. Kemudian ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuki kawasan dalam dan luar taska tanpa kebenaran pihak perusahaan. Dan seterusnya, jika anak bercuti lebih dari 1 bulan tanpa memaklumkan atau tanpa buat bayaran, tanpa membuat pembayaran yuran, kira kita dah menganggap anak telah berhenti lah. Dan jika nak masuk semula tu perlu buat permohonan baru. Okey. Kemudian perlu maklumkan kepada admin dah 1 bulan lebih awal jika ibu bapa hendak menamatkan perkhidmatan anak di taska. Okey, seterusnya berkenaan yuran, seperti biasa yang dimaklumkan, yuran ni boleh dibayar secara online transfer ataupun CDM pada sebelum atau pada 3 hari bulan pada setiap bulan. Contohnya, yuran bulan Januari ni sepatutnya perlu diselesaikan pada bermula Disember lah, Disember 2023, sehingga paling lewat 3 hari bulan 3 Januari 2024. Tapi jika ada sebarang kekangan, boleh je maklumkan pada saya lah. Maksudnya saya boleh je consider, kita boleh berbincang benda tu, insyaAllah. Okay. Kemudian tiada pengecualian pembayaran atau pengurangan yuran bulanan jika anak tidak hadir ke taska dalam suatu masa kecuali berhenti. Yuran yang dibayar tak boleh tutup kembali lah sekiranya anak tidak dihantar ke taska. Dan sebayar bayaran yang telah dijelaskan tak boleh bawa ke bulan seterusnya. Tapi ini kalau macam consideration saya, insyaAllah bolehlah. Dia atas budi bicara lah. Tapi yang penting sekali, saya lebih suka kalau ibu bapa berbincang dengan saya. InsyaAllah boleh je. Okay, kemudian cas lewat bayar yuran bulanan akan dikenakan bermula 16 hari bulan dengan kadar RM5 kepada ibu bapa yang tidak memaklumkan sebarang permasalahan kepada pihak pengurusan. Dan sekiranya yuran tahunan masih tertunggak, yuran bulanan yang dibayar dibuat sebagai yuran tahunan. Dan sekiranya ibu bapa ingin berhentikan anak selepas bulan Jun, yuran tahunan kita ada refund lah. Kecuali kalau sebelum bulan Jun akan dikembalikan dengan kadar 30% daripada jumlah yuran tahunan. Okay, kemudian tentang OT, OT ni adalah bayaran lebih masa lah kepada teacher yang telah terlibat sebab lebih daripada 9 jam sehari. Jadi bayaran OT untuk bermula tahun lepas sehingga tahun ni tiada perubahan lah, M8 per 30 minit. Okay. Bermula jam 6 hingga 6.30 petang, M8 dan seterusnya. Sampai pukul 7.31 akan ada sedikit penambahan lah untuk OT ni. Okay. Dan klausa ini tertakluk juga untuk parents yang hantar anak sebelum jam 7 pagi. Okey. Okey, bayaran lebih masa ini perlu dibuat semasa bayar yuran bulanan pada bulan berikutnya secara online. Dulu kalau tentang OT ni, kalau parents lama akan berurusan dengan teacher lah, kan? Tapi bermula tahun lepas, kita nak memudahkan urusan dan sebagainya. Jadi, parents boleh buat bayaran OT tu sebab list OT tu akan dapat pada akhir bulan. Jadi bayaran boleh dibuat bersama dengan yuran bulan berikutnya. Okey. Dan tiada pengecualian untuk tidak membayar OT lebih dari jam 6 petang walaupun lewat menghantar anak ke taska. Okey. Okey, untuk hubungan ibu bapa, pendidik dan pengurusan, ibu bapa hendaklah menjaga imej lah dan nama baik taska. Dan jika ibu bapa telah mendaftar ke taska, kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp taska lah. Tapi biasanya grup WhatsApp ni kita kumpulkan ibu-ibu saja untuk lebih memudahkan communication tentang penjagaan dan sebagainya lah. Okay. Jadi dalam grup WhatsApp tu ada etikanya kan. Sebarang permasalahan tu kena disampaikan secara berhemah dan kita boleh berbincang tanpa ada unsur-unsur provokasi dan sebagainya. Dan kita menyediakan satu nombor talian rasmi bagi memudahkan parents untuk hubungi teacher tanpa menghubungi nombor personal teacher kan. Senanglah. Jadi kalau nak contact teacher, WhatsApp je nombor talian rasmi tu, boleh jadi message tu boleh jadi dibalas oleh sama ada teacher Ain, teacher Ida, teacher Azlin ataupun saya sendirilah. Boleh je hubungi pada nombor tu. Okey. Dan ibu bapa digalakkan agar sentiasa menghubungi taska untuk mengetahui perkembangan anak-anak. Tak kisahlah sebarang pertanyaan, insya-Allah boleh. Hari ni nak tanya buat apa ke dekat sekolah kan. Mungkin
mungkin ada teacher terlambat update dan sebagainya tentang perjalanan aktiviti dan sebagainya kan. Jadi kalau parents macam nak PM secara personal boleh je, insyaAllah. Okay. Ibu bapa dipelawa untuk berbincang dan bertolak ansur sekiranya timbul permasalahan tentang anak-anak. Dan pihak Taska juga menyediakan buku log harian lah untuk mereka kesihatan, makanan dan juga aktiviti harian anak-anak. Ibu bapa yang tidak memberi kerjasama dan menimbulkan provokasi dan tidak mengerti peraturan dan dinasihatkan untuk memberhentikan anak dan 2 tahun akan dipulangkan mengikut terma pemberhentian anak. Kami mohonkan suasana yang harmonis, saling hormat menghormati, menegur dengan hikmah dan sentiasa berlapang dada untuk berbincang. InsyaAllah. Kita tak pernah lagi lah di isu ni kan. InsyaAllah. Saya pun mengerti ibu bapa kami ni sentiasa berhikmah kan dalam menegur dan sebagainya, insyaAllah. Okey, tentang kelengkapan anak. Ini kalau parents lama dah biasa lah kan, mesti ada bekas susu dalam kompartmen kan. Sebab apa kita nak dalam kompartmen? Saya lebih memudahkan lah. Walaupun mungkin dekat rumah parents memang menggunakan susu dalam bekas yang besar kan. Tapi kalau dekat Taska untuk penyimpanan ruang ataupun untuk mengelakkan semut dan sebagainya, kalau kita scoop tu risau ada jatuh kan, ada tertumpah kan. Jadi kita memang menggariskan panduannya memang kena letak susu tu dalam bekas kompartmen lah. Okay. Bekalan lampir pakai buang, botol susu, botol air masak, towel ataupun handkerchief kan. Betul. Pakaian pun kami galakkan parents bawa lebih sebab kita tak tahu kan, in case ada anak berlaku bocor ataupun basah baju aktiviti ke kan. Jadi ada salinan pakaian lah, sekurang-kurangnya 3. Dan juga beg plastik pakaian kotor. Okay. Seterusnya untuk kesihatan, anak-anak yang tidak sihat dan suhu badan melebihi 37.5, suhu demam lah kan, sesama, batuk, tidak dibenarkanlah berada di Taska, bisa berlaku jangkitan dan sebagainya kan. Okay, anak-anak yang menghadapi penyakit berjangkit juga hendaklah dicutikan dari Taska. Penyakit berjangkit tu macam tu lah, berguk ke, chicken pox kan, campak, sakit mata dan sebagainya. Dan ibu bapa perlu mendapatkan pengesahan doktor lah. Kalau anak betul-betul dah sihat, bagi surat dekat teacher yang mengatakan anak betul dah sembuh daripada penyakit berjangkit tu, boleh dah ke Taska semula. Dan sekiranya anak mengalami sakit dan dirasakan perlu mendapat perawatan sewajarnya, pihak Taska akan bawa anak tersebut ke klinik lah. Dan segala kos perubatan akan ditanggung oleh ibu bapa, melainkan sekiranya kecederaan atau kesakitan tu berpunca daripada kecuaian pihak Taska sendiri. Okay. Dan seterusnya tentang isu pandemik, ini adalah isu sebelum ni. Yuran tetap perlu dibayar mengikut ketetapan yang telah digariskan oleh pihak perusahaan Taska. Dan anak-anak dilarang memakai barang kemas semasa berada di Taska. Dan kita tak akan bertanggungjawab lah tentang sebarang kehilangan. Sebelum ni pernah je ada yang bawa gelang emas ataupun subang emas dan sebagainya kan. Jadi tidak dibenarkan lah. Dan alatan berbahaya untuk tujuan ketenteraman dan keselamatan Taska pun tidak dibenarkan untuk dibawa ke Taska. Okey. Ibu bapa tidak akan bertanggungjawab sebenarnya atas Okey, untuk ibu bapa kalau macam ada beli makanan dari luar dan sebagainya kan. Betul, kita tidak akan bertanggungjawab lah atas apa-apa yang berlaku tentang kesakitan atau sebagainya, disebabkan makanan tersebut dibeli dari luar lah. Dan ibu bapa bertanggungjawab untuk maklumkan kepada admin jika ada perubahan maklumat peribadi. Contohnya berpindah rumah kan, bertukar nombor telefon, boleh maklumkan kepada saya lah tentang update tersebut. Okay. Seterusnya pihak perusahaan Taska berhak buat sebarang pindaan terhadap syarat dan peraturan Taska, dan sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okay, untuk ini yang poin akhir lah untuk makanan. Kita sangat menggalakkan lah makanan sunnah bagi makanan tambahan anak-anak, dan makanan yang tak sihat seperti junk food ataupun kalori tidak dibenarkan lah. Dan ibu bapa yang ingin meraihkan anak-anak di Taska, kita perlu memastikan lah makanan yang dibekalkan tu perlu ada halal yang asli dan iktiraf oleh JAKIM, untuk memastikan apa-apa yang anak makan ni benar-benar halal lah. Sebab dia relate dengan pendidikan anak lah, untuk anak berjaya dunia dan akhirat kan. Okay, insyaAllah. Setakat ini itu saja untuk polisi Taska. Jika ibu bapa ada soalan, boleh ajukanlah
Sama ada di chat box ataupun nak bertanya terus pun boleh. Ada sebarang persoalan ke ataupun saya terlaju sangat? Boleh bertanya ya. Okay, jika ada soalan boleh terus tinggalkan pesanan di chat box. Saya teruskan dulu dengan slide seterusnya. Okay. Okay, seterusnya adalah jadual perjalanan. Jadi jadual perjalanan kita tiada perubahan lagi lah. Cuma mungkin untuk tahun ini kita awalkan sedikit sebab sebelum ni kalau untuk saya teruskan dulu untuk bayi. Kedatangan adalah mula 7, seawal 7 sehingga jam 8.30 pagi tu dalam tempoh anak datang lah. Untuk bayi pagi tu akan minum susu dulu dan tidur. Kemudian jam 11 tu tukar diapers, tukar baju, urut sebagainya dan akan makan dan minum susu. Makan atau minum susu lah. Makan ni untuk bayi 6 bulan ke atas lah. Kemudian pukul 12 akan ada aktiviti bertema. Dan pukul 1 akan tidur tengah hari, kemudian mandi, minum susu dan free play. Untuk bayi dan toddler sedikit berbeza lah dia punya jadual perjalanannya sebab bayi mungkin akan tidur sama ada 2 atau 3 kali lah. Kalau toddler tidur sekali saja. Untuk toddler sama juga datang seawal jam 7 pagi hingga 8.30 tu adalah range datang. Kemudian minum susu bagi anak yang tertentulah yang parents maklumkan perlu minum susu waktu pagi. Kemudian sarapan pada jam 9 akan free play dan start morning circle pada pukul 10. Kemudian 10 suku akan start aktiviti bertema. Pukul 11 tukar diapers, kemudian makan tengah hari, sedikit senaman atau aktiviti fizikal sebelum tidur tu. Kemudian tidur tengah hari, mandi, snack petang dan free play. Jadi untuk sebelum ni mungkin makan agak lewat dalam jam 4.30. Dan kami cubalah untuk tahun ini kita awalkan sedikit lah. Jam 4 tu kan. Jadi anak-anak pun perlu bangun awal sedikit kan, insyaAllah. Kadang-kadang kita ni nak consider juga anak kadang-kadang tidur lambat. Tidurnya jam 2 baru tidur kan. Jadi nanti pukul 3 lebih tu baru bangun. Mungkin agak ada sedikit keterlewatan lah di situ. Jadi insyaAllah tahun ini kita cubalah untuk singkatkan sedikit masa berehat tu supaya petang tu anak boleh main lama sikit dekat sekolah. InsyaAllah itu secara ringkas lah perjalanan jalan perjalanan taska. Tentang jadual ada soalan ke? Jika tiada, saya teruskan lagi lah. Macam biasa, jika ada soalan, boleh je tinggalkan pada ruang pesanan. Seterusnya adalah menu. Menu taska ni, kita memang akan perbarui lah. Mungkin dari bulan ke bulan, tapi memang berbeza-beza mengikut kita tengok juga selera anak macam mana. Sebab bila anak ni dia dah kenal lauk yang dia dah ada lauk favourite dia. Kita pun dapat kenal pastilah kalau lauk ni anak laju ke tak makan semua dan sebagainya kan. Tapi so far macam untuk beberapa tahun yang dah berlalu, kalau macam lauk yang berkuah dan sebagainya, sup-sup macam tu memang sangat laju lah kan. InsyaAllah ini adalah lampiran menu untuk tahun ini dan akan berubah dari bulan ke bulan mengikut kita akan review jugalah. Maksudnya mungkin lauk ini kurang sesuai dan sebagainya, kita akan revise lagi lah lauk ni. Untuk isteri adalah roti jam. Snack 10 pagi tu anak-anak akan makan buah lah kan. Buah ni kita akan tukar-tukar by week ataupun dalam seminggu tu pun ada pelbagai jenis buah juga. Buah yang disediakan biasalah apple, mangga ataupun temikai susu, buah naga, buah lai dan sebagainya yang favourite anak-anak lah. Kemudian makan tengah hari akan makan nasi dan sup ayam. Kemudian petang miso, makanan berat lah. Jadi kita akan gila sama ada pagi atau petang ada makan berat. Tapi biasanya kita lebihkan petang lah makan berat. So biasanya lepas bangun tidur ni lapar sikit kan. Jadi petang tu kita akan memang sediakan makanan berat lah. Kemudian Selasa kuih muih. Snack pagi sama juga. Kita akan sediakan buah.
Kemudian nasi, ikan goreng dan sayur masak lemak. Okey, petang kita akan buat pasta goreng. Kemudian hari Rabu, pagi makanan berat, nasi goreng. Sama juga snack adalah buah. Kemudian makan tengah hari adalah nasi dengan lauk ayam masak kurma. Dan petang cucur manis. Okey. Untuk hari Khamis adalah cereal, snack buah juga dan nasi telur masak kicap. Kemudian menu petang adalah mi goreng. Dan hari Jumaat biskut, kemudian nasi tambah tom yam putih dan sebelah petangnya akan bihun tom yam. Okey. Untuk menu ni kita akan samakan menu ni untuk minggu 1 dan 3 dan untuk 2 dan 4 berbezalah. Sedikit berbezalah untuk tak menyalahkan anak bosan dan sebagainya kan. Okey. Untuk minggu 2 dan 4 Isnin ni mi goreng sama juga untuk biasanya untuk minggu 1 dan 2 buah tu kita akan tambah lagi buah barulah. Kita pun nak kenalkan anak dengan pelbagai jenis buah kan. Sebab sebelum ni pun apa tu? Teacher ada dengar juga mungkin dekat rumah anak tak makan buah kan. Dekat sekolah dia makan sebab mungkin makan dengan kawan-kawan ramai-ramai dan sebagainya kan. Jadi untuk menggalakkan sebegitu teacher pun perlu pemilihan buah tu pun kena kreatif jugalah. Mungkin apa tu nak memperkenalkan lagi pelbagai jenis buah dia anak dekat rumah pun boleh makan juga kan. Okay, hari Senin mi goreng. Kemudian snack pukul 10 pagi sama juga buah dan makan tengah hari nasi, ayam goreng kunyit dan sayur. Teacher pernah try jugalah menu ni. Ini adalah menu baru yang tanpa kuah tapi kalau untuk macam ayam goreng pun anak laju jugalah. Menu petang cucur manis. Okay, hari Selasa biskut, buah, kemudian nasi, ikan goreng dan sup sayur. Dan petang akan makan nasi goreng. Okay, hari Rabu pasta goreng. Kemudian snack buah, nasi tambah lauk kari ayam. Kari ayam pun anak memang suka juga. Kari kita tak adalah pedas kan. Mengikut kesesuaian anak lah. Lauk-lauk yang disediakan ni mengikut kesesuaian kanak-kanak. Okay. Kemudian petang akan makan roti jam. Untuk hari Khamis, breakfast cereal. Kemudian snack buah juga. Makan tengah hari nasi dan sup ayam. Dan petang adalah mi sup. Dan Jumaat ni, biasa Jumaat lah akan ada roti canai. Buah-buahan, makan buah. Lepas tu nasi tambah ayam masak mak. Kemudian roti telur. Gitulah menunya. Mungkin ibu aku macam lihat macam lebih kurang macam menu ni kan. Tapi kita susun ni pun ikut mana yang memang kita tahu anak-anak lebih minat kan. Tu itulah menu-menunya. Okay. Okay, ada soalan ke berkenaan menu? Contohnya kalau ibu bapa tengok kat sini kan, tiba rasa macam nak bagi cadangan ke kan tentang pembaharuan menu dan sebagainya, boleh je bagi tahu teacher. Okay? InsyaAllah tak ada masalah. Okay, itu sedikit lah secara ringkas tentang menu di Taska. Okay. Okay, seterusnya adalah takwim. Okay. Walaupun kita dah berjalan seminggu, mungkin agak biasanya 1 hari bulan takwim telah dikeluarkan lah. Jadi disebabkan talimat lambat, jadi hari inilah insyaAllah saya akan bentangkanlah takwim untuk tahun ini. Okey. Okay, takwim untuk 2024, 1 Januari tu adalah cuti tahun baru dan 2 hari bulan anak sudah ke Taska lah. 25 hari bulan tu kita akan cuti. Kemudian 8 Februari adalah hari Isra' Mi'raj. Tidak cuti lah. Okay. 10 dan 11 tu adalah tahun baru Cina yang jatuh pada Sabtu dan Ahad. Dan bermula bulan Mac, seperti tahun lepas juga, tahun ni pun kita ada pertandingan juga. Tapi tahun ini adalah mini project. Okay. Mini project ibu bapa bersama anak-anak. Okay. Jadi untuk tahun ini, subtema yang kita pilih adalah bertemakan rumah saya. Jadi kita akan mini project ni bertajuk Baiti Janati. Jadi ibu bapa secara kreatif lah boleh pilih untuk buat replika rumah. Tak kisahlah rumah yang macam mana. Rumah yang 3D ke atau 2D ke, itu adalah mengikut creativity parents. Okay. Kita amat menggalakkan lah ibu bapa untuk join sama-sama. Tujuannya adalah untuk
ada bonding juga dengan anak kan. Okey. Dan biasa-biasalah pemenang akan dapat hadiah. Untuk pertandingan ni kita akan remind semula lah macam biasa dalam group. Okay, seterusnya 8 Mac hari Jumaat tu kita akan buat Ihya Ramadan. Ini adalah program bersama anak-anak sajalah, teacher dengan anak-anak. Okay, yang warna biru-biru tu adalah bersama ibu bapa dan yang warna macam cream orange tu adalah aktiviti anak-anak di Taska. Kita akan buat Ihya Ramadan untuk memperkenalkan kepada anak-anak lah tentang Ramadan secara ringkas mengikut kefahaman anak-anak. Sebab 11 Mac tu dah bermula Ramadan. Okay, kemudian 28 Mac hari Khamis tu adalah hari Nuzul Quran, cuti. Kemudian 8 hingga 12 April adalah cuti Hari Raya Aidilfitri dan 13 April bermulanya Parents and Teachers Meet Day 1. Okay. Ini adalah perjumpaan ibu bapa lah. Setiap tahun kita akan buat 3 kali. Saya mengucapkan tahniah kepada ibu bapa yang amat committed join 3 kali setahun ni. Saya tahu bukan mudah jugalah untuk meluangkan masa, tapi kita perlu gunakan peluang ni untuk berjumpa, kita saling berbincang tentang perkembangan anak-anak dan sebagainya. Okay. Untuk 1 Mei cuti hari pekerja. Kemudian 4 Mei tu adalah jamuan bersama ibu bapa lah. Jadi untuk tahun-tahun sebelum ni mungkin kita ada buat jamuan di sekolah bersama anak-anak saja kan. Jadi bermula tahun ni InsyaAllah kita akan terus buat jamuan raya ni terus bersama ibu bapa. Tempatnya sama seperti tempat tahun lepas. Jadi kita akan maklumkan kemudian lah. Jadi kita buat konsep open house ni untuk ibu bapa bersama anak-anak boleh beraya bersama teacher. Jamuan raya ni terus bersama ibu bapa lah. Yang jamuan di sekolah kita dah masukkan. Okay. Seterusnya 16 Mei adalah Hari Guru. 22 Mei Hari Wesak cuti. 3 Jun Hari Keputeraan YDP Agong. Kemudian 16 Jun adalah Hari Arafah. 17 dan 18 Jun cuti Hari Raya Aidiladha. Dan 5 Julai insyaAllah tahun ni kita akan laksanakanlah simulasi Haji Cilik. Ini pun adalah aktiviti barulah. Tapi insyaAllah kita cuba laksanakan. Macam sebelum ni banyak juga yang kita plan tapi tak dapat dilaksanakan disebabkan kekangan dan sebagainya, guru berhenti ataupun ada permasalahan lain kan. Tapi insyaAllah kita cuba juga plan elok-elok semua. InsyaAllah tahun ni kita cuba laksanakan lah. Okay. Simulasi Haji Cilik. Kemudian 7 Julai adalah awal Muharram dan cuti awal Muharram pada 8 Julai. Kemudian 13 Julai Parents and Teachers Meet Day 2. Okay. Ini dah yang kedua lah. Okay, kemudian 31 Ogos Hari Kemerdekaan, sambutannya adalah pada hari Jumaat. Biasanya kita buat sambutan-sambutan ni sesuainya hari Jumaat lah kan. Betul. Lebih memudahkan jugalah insyaAllah. Okay. 16 September hari Isnin tu cuti Hari Malaysia dan juga hari tersebut adalah Hari Maulid Rasul. Dan 27 September tu di Taska akan buat sambutan Maulid Rasul lah bersama teacher dan anak-anak. Okay, 19 Oktober ini juga adalah program yang kita extend ke tahun ini sebab last year kita tak dapat laksanakan. Okay, InsyaAllah kita cubalah laksanakan tahun ini. Kita akan buat Go Green Day, tema bumi hijau, menanam pokok menggunakan bekas bahan terpakai. Ini parents datang ke Taska lah. Kita akan buat aktiviti bersama-sama insyaAllah. 30 hingga 1 November cuti Hari Deepavali. Kemudian 16 November tu kita akan merancang untuk buat Hari Sukaneka Taska. Hari Sukaneka Taska ni kita buat di Taska juga, kawasan luar. InsyaAllah ini pun aktiviti yang juga tidak dapat dilaksanakan pada tahun lepas, tahun sebelumnya. Tapi insyaAllah tahun ni kita akan cubalah untuk laksanakan dengan sebaiknya. 20 November adalah Hari Kanak-Kanak dan 22 tu kita akan buat sambutan lah di sekolah Hari Kanak-Kanak. Dan 11 Disember Hari Keputeraan Sultan Selangor dan 14 Disember adalah Parents and Teachers Meet Day yang ketiga. Kemudian 25 Disember Hari Christmas, 27 adalah jamuan akhir tahun. Jamuan akhir tahun ni sebelum ni memang kita akan laksanakan hari Jumaat lah sebab hari yang last kan. Tapi kita akan tengok juga mungkin akan ada perubahan, ada pindaan dan sebagainya mengikut kehadiran anak-anak. Risau kalau kita buat lewat mungkin ada anak yang dah tak hadir dan sebagainya kan. Jadi insyaAllah jika ada sebarang pindaan atau penambahan maklumat kita akan bagi tahulah dari semasa ke semasa.
Dan 30 dan 31 Disember, Isnin dan Selasa, taska akan ditutup lah untuk persiapan 2025. Jadi hari last sekolah adalah 27 Disember 2024. Okey. Itu adalah bawah tu adalah dia punya petunjuk lah. Yang kuning tu adalah cuti sekolah. Biru tersebut adalah majlis atau program sambung bapa dan peach orange tu adalah sambutan anak di taska. Takvim ni akan dilampirkan dalam grup juga. Okey, insyaAllah. Itulah sedikit. Jika ada soalan, Ibu boleh bertanya ya. Okey. Setakat ini itu saja daripada saya dan saya serah semulalah kepada Teacher Ain untuk menerangkan tentang aktiviti di taska. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Teacher Tiah atas penerangan tadi. Jadi kalau masih ada apa-apa soalan yang berkaitan takwim ke, menu ke dan perjalanan polisi tadi yang diterangkan tu, kalau macam ada benda yang tak jelas yang masih perlu dihuraikan balik, boleh tanya je dekat chat box. Okey, seterusnya yang terakhir, saya akan menerangkan tentang 6 perkembangan kanak-kanak yang terangkum dalam aktiviti harian dekat taska lah. Jadi kita punya aktiviti ni berlandaskan silibus yang dikeluarkan oleh pemata. Jadi kami menggabungkan aktiviti kami menerusi 6 perkembangan di samping memasukkan tema Asmaul Husna dan Sirah Nabi dalam silibus kami sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang siapa penciptanya, siapa Nabi, lebih kepada benda-benda macam tu lah, macam basic-basic sirah macam tu kan. Jadi 6 perkembangan ni adalah yang pertamanya perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, iaitu kanak-kanak akan belajar untuk membina kemahiran bertutur, bersoal jawab, pre-learning dan pre-reading. Contohnya macam aktiviti membaca, berdoa, zikir, selawat, menyanyi-nyanyi macam tu kan, bercerita. Next, perkembangan sasiah, sosio emosi dan kerohanian pula akan membentuk anak-anak agar mereka hidup sebagai manusia yang beriman dan berpandu ke arah kebaikan serta melahirkan modal insan bermoral tinggi. Contohnya kita akan buat aktiviti pasal adab makan, adab dengan kawan-kawan, macam mana pergaulan diorang, duduk dengan betul, time makan, bertolak ansur dengan kawan-kawan, berkongsi, benda-benda macam tu lah. Kemudian, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran untuk membina kemahiran penggunaan deria secara menyeluruh, kenali dan fahami tentang alam fizikal dan alam bahan. Contoh macam biasanya kalau aktiviti deria ni kita lebih pada buat macam persekitaran lah, macam nature walk, teacher bawa anak-anak pergi keluar, jadi diorang akan explore ada benda apa dekat luar, teacher ada moon petang-petang macam tu, diorang akan tegur benda-benda macam tu lah. Jadi dari situ diorang belajar kan, diorang nampak apa yang diorang nampak, lepas tu diorang tanya, benda ni sebenarnya berkait. Kalau ikutkan dari perkembangan deria, perkembangan bahasa tadi, dia saling berkait antara satu sama lain. Jadi seterusnya perkembangan fizikal dan psikomotor yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembesaran anak-anak lah. Dia lebih memfokuskan pada dua, motor kasar dan motor halus tu. Contoh, kalau motor kasar tu dia lebih kepada fizikal, macam berlari, melompat, lari berhalangan, menjengkit sebelah kaki macam tu. Dan untuk aktiviti motor halus pula, antara aktiviti yang kita buat macam menggunting, mengoyak, mewarna macam tu lah, yang lebih kepada tangan dia macam tu. Okey, selanjutnya perkembangan kreativiti dan estetika serta perkembangan awal matematik dan pemikiran logik pula adalah untuk membina konsep asas matematik melalui proses mengenal, membanding, menyusun dan membezakan bentuk. Contohnya aktiviti macam kita buat bagi shapes. Jadi untuk mengenal bentuk bulat, lepas tu membanding benda ringan dan berat, contoh macam objek besar, kecil, timbul, tenggelam, tu dalam perkembangan awal matematik dan pemikiran logik tu jugalah. Jadi itu serba sedikitlah tentang 6 perkembangan yang kita laksanakan dekat taska.
Jadi kalau ada apa-apa soalan daripada ibu bapa, boleh tanyalah. Jadi ni antara gambar-gambar yang untuk tahun lepas lah, aktiviti yang kita dah jalankan pada tahun lepas, untuk boleh tengoklah anak-anak punya aktiviti dekat sekolah kan. Macam ni aktiviti morning circle kita akan buat setiap pagi lah, biasanya dalam pukul 10 lepas anak-anak snacking macam tu. Ni lah kita akan buat circle sama-sama, lepas tu duduk berselawat, flashcard Rabani tu. Itulah aktivitinya pagi-pagi anak-anak. Ni yang 6 perkembangan tadi, kalau tengok dekat gambar tu ni antara macam perkembangan bahasa, dia orang belajar kenal huruf, kadang-kadang menulis macam tu. Kalau macam untuk 3 tahun ke atas tu lah, biasanya dia orang ada orang kata basic, macam dia orang kenal huruf. Jadi kita boleh start nak ajar dia orang buat macam simulasi macam tu lah, guna jari dengan pasir buat huruf, ikut huruf yang teacher tunjuk macam tu. Seterusnya yang ni perkembangan Sasya. Ni pun macam tadilah, macam teacher akan buat aktiviti macam makan-makan ke ataupun masak-masak sesama kawan-kawan. Jadi kita akan tengok macam mana dia dia bergaul dengan kawan-kawan, macam mana dia bertolak ansur, siapa nak guna dulu, siapa yang nak nak share dia punya macam tu. Okey, seterusnya perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Ni lah tadi yang kita kata macam kita akan bawa keluar, explore benda-benda macam benda basah, kering, macam daun-daun tu ke, daun kering tu kita minta dia orang kumpul. Lepas tu macam kita akan compare lah kenapa yang ni coklat, kenapa yang ni hijau. Jadi dari situ dia orang tengok, dia orang akan tanyalah teacher kenapa yang ni macam ni, kenapa yang ni macam ni. Dan sebenarnya banyak je lagi, even kadang cuaca pun dia orang tanya kenapa hujan, siapa bagi hujan. Lepas tu kenapa tak boleh main kat luar. Kadang-kadang macam petang-petang tu kan, teacher nak main kat luar, jom main kat luar. Tapi sebab hujan, so kita tak bawa kan. Biasanya macam tu lah. Okay, next. Okay, ni seterusnya perkembangan fizikal dan psikomotor. Ni macam buat lacing kalau tengok dekat situ kan. Lepas tu ada yang susun-susun. Ni banyaknya macam bermain lah sebenarnya. Kalau ikutkan macam dia aktiviti yang tak rigid sangat pun. Kadang kita melalui aktiviti yang macam orang kata spontan je. Tapi benda tu sebenarnya salah satu daripada 6 perkembangan tu tadi. Macam kadang-kadang kita tak bagi apa-apa pun kat dia orang. Maksudnya kita tak bagi benda yang macam macam mangkuk kan, kertas. Kita tak ada pun bagi benda-benda tu. Kadang dia macam daripada mainan tu pun dah boleh jadi dia orang punya perkembangan fizikal dan psikomotor tu. Dia orang akan buat macam masukkan jari lah dari dekat lubang-lubang tu. Benda-benda yang macam tu lah. Sebenarnya aktiviti ni dia orang akan buat kalau yang mengikut silibus ni lah. Kita akan start lepas circle dalam pukul 10.30 ke pukul 11 sebelum tukar pampers macam tu lah. Jadi singkat je kalau ikutkan sebenarnya masa tu dalam setengah jam macam tu. Sebab budak-budak pun kalau lama-lama dia orang sebenarnya tak boleh nak fokus sangat pun kalau untuk aktiviti yang formal orang kata kan. Maksudnya macam untuk belajar betul-betul tu tak pun. Cumanya kita just macam nak bagi pendedahan je lah. Jadi diorang akan buat pada masa-masa main diorang macam tu. Okay, seterusnya perkembangan kreativiti dan estetika. Ni macam menampal, lepas tu macam buat capan macam chop-chop ke macam tu lah. Macam selain pada tu mewarna tu pun salah satu lah. Kiranya apa-apa bentuk art lah, macam kadang origami macam tu. Tu benda-benda yang kita akan buat untuk aktiviti kreativiti dan estetika ni lah. Okay, seterusnya perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Ni pun ni pun kadang daripada dia main je kita dah boleh nampak dia punya perkembangan tu. Jadi macam kalau dia kira, biasanya macam kita akan suruh dia kira Lego ke, ataupun kita tanya color dekat Lego dia tu yang dia main tu kadang-kadang ada yang menyusun-nyusun jadi bentuk pula dah, kadang jadi robot lah, macam ikut dia orang punya imajinasi kan. So kita pun kadang macam
terkagum sekejap macam tengok, yelah betul lah dia cakap, macam bentuk ni lah, macam bentuk dinosaur. Sebab kita pun kadang tak terbuat pun benda tu. Tapi bila tengok dia orang yang main macam tu, kita rasa macam, betul lah. Jadi sebenarnya daripada aktiviti-aktiviti perkembangan ni lah yang kita nak tengok dia punya milestone dekat borang yang kita guna masa hari Parents Teacher Meet Day tu. Okay, seterusnya. Ni untuk baby lah. Untuk aktiviti baby ni kita sebenarnya tak fokus pada ni sangat 6 perkembangan tu sebab baby ni dia macam limited sikit kan. Jadi kita just bagi benda-benda yang lebih pada untuk dia main lah. Untuk dia yang main. Maksudnya macam dari kita tengok apa dia punya kebolehan daripada aktiviti main dia tu. Apa yang dia dah boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, macam tu lah. Ni hari Cakna Ummah yang sempena solidariti kita dengan Palestin pada tahun lepas yang kita buat gambar anak-anak. Biasa ambil gambar lah dengan dia orang. Ni untuk Merdeka punya projek yang lepas kita buat tu lah bendera besar tu, replika Jalur Gemilang. Okay, ni seterusnya yang ni lah yang saya cakap tadi, free play tu. Kiranya ni masa yang pada macam kadang-kadang sementara dia orang datang pagi-pagi tu kan, pukul yang datang-datang awal pukul 7.30 macam tu lah, antara 7.30 ke pukul 9 macam tu sebelum breakfast. So kita akan bagi dia orang main dulu lah, bagi main sama-sama dengan kawan. So dari situ kita boleh nilai perkembangan dia orang berdasarkan 6 perkembangan tadi tu jugalah. Macam kreativiti dia orang buat pistol lah daripada Lego tu panjang-panjang sampai melengkung. Lepas tu macam Muaz tu dia buat donat, dia kata macam kadang tanya warna, kita tanya warna, lepas tu kita tanya bentuk, daripada situlah kita relatekan dengan 6 perkembangan dia orang tadi. Ni antara gambar-gambar sambutan hari lahir anak-anak yang diorang buat kat Taska. So ni macam biasa petang-petang lah kita buat sebab budak-budak tengah hari kan diorang makan nasi. Jadi macam nak buat pagi-pagi tu kan takut dia dah kenyang tak nak makan. Tu yang jadi kita akan buat, biasanya kita akan buat birthday celebration petang lah. Ni antara majlis sambutan-sambutan macam hari raya hari tu yang kita buat dekat Departmen Damai dekat Seksyen 3 tu, dekat Sekolah Rendah Luan Insan. Lepas tu jamuan-jamuan yang kita buat dekat sekolah macam jamuan raya contoh kan, macam tu. Jamuan akhir tahun yang baru ni. Okay, seterusnya ni gambar-gambar masa Parents Teacher Meet Day. Jadi Alhamdulillah lah, terima kasih siapa yang datang. InsyaAllah yang belum berkelapangan tu nanti boleh je akan datang. Kalau macam tak dapat datang ke boleh je tanya-tanya teacher WhatsApp ke ataupun petang-petang time ambil anak-anak tu boleh je tanya update pasal anak-anak. Dia alu-alukan sangat lah. Seterusnya ni lawatan daripada klinik kesihatan Bangi, klinik gigi. Biasanya diorang akan buat lawatan 2 kali. Yelah, dalam beberapa tahun ni 2 kali lah. Kiranya awal tahun dengan tengah rasanya dalam bulan 7, bulan 8 macam tu. Biasanya kita akan bagi borang. Hari tu pun diorang datang. Diorang dah bagi borang, cuma teacher belum edarkan lagi lah. InsyaAllah dalam minggu depan teacher akan edarkan borang consent form tu untuk diisi parent. Tapi lawatan dia insyaAllah dalam bulan 4, jadi ada masa lagi lah untuk isi borang dan bagi balik pada teacher. Nanti dalam minggu depan nanti teacher akan edarkan borang, insyaAllah. Baik, jadi itu sajalah kalau untuk aktiviti-aktiviti yang kita buat. Jadi saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung taklimat. Jadi kalau ada satu soalan.
Okey, saya baca dulu soalan. Terima kasih Teacher Ain. Okey. Saya baca dulu soalan daripada Puan Nurul Aini. Taska mempunyai SOP atau panduan untuk kenal pasti isu anak-anak seperti autism atau speech delay. Untuk detect sekiranya ada masalah perkembangan kanak-kanak, penilaian awal atau detection untuk bantu ibu bapa sekiranya anak-anak ada masalah. Okey, sebab itulah sebenarnya tujuan kita buat Parents and Teachers Meet Day. Kita tak ada penilaian secara rasmi lah, namun kita punya borang ataupun kita punya borang penilaian tu adalah disediakan oleh JKM sendiri. Maksudnya apa yang anak-anak perlu capai pada tahap umur, mengikut tahap umur. Jadi kalau ada keterlewatan, kami akan berbincang dengan ibu bapa dan kita beri suggestion lah. Untuk sebelum ni pernah juga ada satu kes yang kami berbincang dengan ibu bapa untuk rujuk kepada pakar. Sebab kalau apa yang kami boleh provide adalah kita menilai anak sepanjang anak berada di taska bersama teacher, dan apa-apa perkembangan yang anak agak lewat capai, jadi kita beri suggestion lah pada parents. Macam contohnya dari 6 perkembangan tu, untuk perkembangan bahasa anak belum capai 10 daripada 12. Jadi agak banyak kan. Jadi kami berbincang dengan ibu bapa, mungkin ada isu keterlewatan, delay dan sebagainya. Kami akan minta ibu bapa bawa borang tersebut untuk berhubung terus dengan pakar. Tapi kalau untuk kita sendiri, untuk taska sendiri, kami tak ada maksudnya yang secara rasmi lah. Kita cuma boleh bantu dari sudut tersebut. Sebab anak-anak berada di taska lama, jadi untuk penilaian dan sebagainya, teacher boleh nilai dari sudut tu lah. Kalau kita buat aktiviti, kenapa anak-anak tak boleh nak faham arahan atau terima arahan tu, dia tak ada tindak balas dan sebagainya kan. Jadi begitulah yang untuk pihak kami boleh bantu. Kita nilai setiap 3 bulan, 3 kali setahun tu. Jadi itu borang tersebut boleh digunakan juga untuk parents check juga macam milestone anak, kenapa belum capai dan sebagainya kan. Jadi itu saja yang kami boleh bantu. Tapi sebab itulah kami amat menggalakkanlah ibu bapa datang setiap kali Parents and Teachers Meet Day tu. Kita macam khawatir kalau ada masalah apa-apa tu, kita boleh bantu secara cepat lah. Maksudnya seawal bulan 4 anak ke taska kan. Okay. Menjawab ke soalannya Puan Aini. Kemudian potty training. Okay, potty training, untuk potty training macam ni lah. Dia perlu ada penerusan antara di rumah dan di taska. Kalau anak-anak dah ready, maksudnya kita setiap hari teacher mandikan anak kan. Kita pun akan tanya, kadang-kadang anak pakai pampers tapi bila mandi pampersnya kering. Maksudnya anak dah tak nak dah sebenarnya guna pampers kan. Cuma mungkin tak bercakap lagi, tak adalah cakap dengan teacher tak nak dah pakai pampers kan. Tapi sebenarnya dah tak selesa. Kalau teacher nampak situasi tersebut, tu adalah macam tanda-tanda juga yang anak dah ready untuk potty train. Tapi sebelum-sebelum ni teacher akan bertanya dulu dengan ibu bapa. Maksudnya jika anak dah ready dari rumah, kita akan buat penerusan di sekolah lah. Dan teacher ready je kalau parents di-inform yang kat rumah dah try 2 hari tapi mungkin ada on off kan, malam masih pakai kan, ataupun tidur masih pakai. Tapi asalkan dah ada macam tanda-tanda anak dah ready tu, boleh je kita buat penerusan. Tapi disebabkan potty training ni dia perlu penerusan di dua-dua tempat lah, maksudnya di rumah dan di sekolah. Jadi kita kena ada perbincangan lah dengan ibu bapa. Tapi kalau macam parents ada request kan, macam boleh ke nak start kat sekolah dulu, kadang kita buat 2 jam dulu, kita start 2 jam dulu. Freekan diapers dia, nanti kalau terlepas dan sebagainya, itu normal lah, anak-anak belajar sebenarnya kan. Tapi kalau dah menunjukkan tanda-tanda anak dah ready tu, biasanya kita akan inform parents jugalah. Dan baru-baru ni ada juga seorang anak yang teacher macam memang dah menilai kan, selalu sangat pampers dia kering. Rupanya dia dah ready, memang tak nak dah free diapers kan. Okay. InsyaAllah kita memang adalah buat potty training, tapi mengikut perbincangan dengan ibu bapa dan bermula dari rumah, dan kita teruskan ke sekolah. Macam itulah insyaAllah. Menjawab ke soalan jawapan saya menjawab soalan ke Puan?
Jawab. Terima kasih teacher. Sama-sama Puan. Okay, kalau ibu bapa ada soalan lagi boleh bertanya di ruang chat lah. InsyaAllah. Itulah kalau apa tu ibu bapa nak PM ke kan, mungkin tak sempat bertanya hari ni ataupun dah habis taklimat baru terfikir nak tanya ni tadi tapi tak sempat. Boleh je PM saya ataupun PM nombor teacher lah, talian rasmi Taska. Okay, kita dah sampai ke penghujung lah Teacher Ain. Okay, saya serah semula kepada Teacher Ain insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih Puan Aini atas soalan tadi. Yang saya rasa macam sangat membantu lah kot untuk parent-parent lain pun untuk bagi orang kata kesedaran awal lah pasal speech delay, autism. So bagi saya benda tu pun sebenarnya penting sebab anak-anak bila umur 4 tahun, 5 tahun nanti akan masuk tadika. Jadi bila kita detect awal anak-anak tu ada masalah, jadi benda tu akan mudahkan diorang untuk masuk tadika. Jadi macam kalau perlu rujukan pakar ke, maksudnya dari situ sebab saya cakap berdasarkan kes-kes sebelum ni lah sebenarnya sebab kita pun sebenarnya memang pernah ada budak yang macam speech delay tapi yang parents dia pun memang aware lah pasal tu. Kiranya diorang pun nampak macam anak dia tak bercakap. Jadi sebenarnya saya faham je mungkin macam kalau ada ibu bapa yang macam risau kenapa anak dia, kenapa dia ni macam tak bercakap lagi, teacher dah masuk 2 tahun lah macam tu. So macam boleh je tanya je dekat teacher kalau macam ada teacher yang tahu ataupun macam teacher nampak anak-anak dia macam sebab budak ni pun kadang dekat sekolah dia ada jenis budak yang dekat sekolah macam pasif sikit, bukan pasif dari segi main ke apa tak, dia macam maksudnya bercakap dengan teacher tu tak tapi bila dekat rumah banyak bercakap. Lepas tu kadang-kadang dengan kawan pun dia main elok je tapi dengan teacher tak tahulah malu ke takut ke apa, teacher garang ke apa kan, tapi macam tu lah budak. Jadi mungkin kalau macam mungkin parent rasa ada anak-anak yang macam tak bercakap ke dekat rumah, jadi macam mana tahu dekat sekolah dia jenis yang macam aktif je, banyak cakap je kan. So memang digalak sangat lah untuk parents tanya pada teacher pasal apa keadaan anak-anak diorang. Jadi tu je lah kot. Jadi saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung taklimat. Kami dari pihak Taska Haluan Insan nak mengucapkan ribuan terima kasih lah pada semua yang mengikuti taklimat pada pagi ni. InsyaAllah yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu datang daripada kekurangan diri kami sendiri. Jadi segala kekurangan kami mohon maaf. Saya sudahi taklimat hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih ibu bapa yang hadir. Sama Puan. Sama-sama Puan. Terima kasih Puan tanya soalan. Thank you teacher. Keluar Okay Puan. Sama.